Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita share bagi diorang masuk sebab topik hari ini adalah khas untuk bukan lelaki saja tapi bagi wanita juga. Sebab apa? Sebenarnya saya dapat feedback daripada ramai wanita yang menceritakan perihal masalah rumah tangga, terutama sekali yang dah berkahwin dah lama daripada 10 tahun begitu kan. Mereka menghadapi masalah-masalah yang suami mereka pun dah kurang orang panggil, maksudnya rendah libido mereka. Saya guna perkataan ataupun angka 10 sebab selalunya lepas 10 tahun berkahwin ada kekurangan satu dari sudut biologinya, maksudnya testosteron berkurangan, tapi juga ada sifat-sifat ataupun karakter-karakter yang bertukar wajah. Mungkin disebabkan oleh anak dah mula besar ataupun dah banyak dan memerlukan tanggungjawab dan fokusnya lari sikit. Jadi ada konsep-konsep komunikasi yang terganggu, itu juga memainkan peranan. Baik, malam ni kita ucapkan terima kasih kerana anda sudi join lagi sekali topik yang panas, dan sebenarnya saya dapat request banyak daripada wanita, daripada lelaki, tapi tetap cerita ni kita nak juga bantu lelaki, semoga mereka mendapat balik kelakian mereka, insya-Allah. Baik, ada banyak sebab kenapa lelaki dah turun libidonya, dan dulu saya dah buat sekali topik erectile dysfunction ataupun erti kata mati pucuk. Tetapi malam ni saya fokus terus kenapa libido tu daripada umur 35 naik ke 40 dia dah mula turun. Every 10 tahun dia turun lagi 10%, 10%, 10%, sampai kan orang kata kalau dah 50 ke atas tu tinggal 50% je lagi. Tapi bukanlah semua tu spesifik dan wajib macam tu. Setengah orang masih kuat sampai umur 80 pun, betul tak? Tapi selalunya yang saya cerita ni average, okey. Lelaki ada 6 sebab utama. Nombor 1 ialah tidak lain tidak bukan ialah faktor testosteron. Dia bukan sangat faktor umur, betul mainkan peranan every 10 years selepas umur 3-40 tu dia berkurangan kurang-kurang. Tapi kadang-kadang awal-awal lagi umur 30-an pun dah ada masalah testosteron tu dah mula terganggu. Banyak sebab lah. Kalau kita cek darah kita, dia boleh test tau darah kita. Bawah pada 300 nanogram per liter. Wah, kalau you cerita pada suami you, abang punya ni testosteron ni, mari kita cek kejap. Dia panik pula. Pasal apa ni? Tengok baru 100, baru 200. Tak boleh kan? Walaupun dia punya figure tu antara 300 hingga 1200. Saya dah pernah cerita ni. Dia punya julat tu jauh, tapi jangan sampai kurang. Dah lah julat tu besar, you boleh main daripada 300 hingga 1200 nanogram, tapi katakan you punya cuma baru 200 ataupun tak sampai 300, itu menyebabkan libido tu terganggu sangat. Nombor 2, dalam sudut testosteron ni juga terganggu kalau you ada masalah pernafasan waktu tidur. Pernah dengar tak orang yang sleep apnea? Sleep apnea ni yang bernafas bila sampai ketika dia tak boleh bernafas. Lepas tu dia terpaksa bangun daripada tidur, tersesak nafas tu, tercungap-cungap tu. Yang ni juga antara petunjuk yang testosteronnya dah mula rendah. Berarti you kena betulkan, mungkin awal-awalnya dari sudut berat badan lah. Orang yang gemuk, minta maaf saya cakap ni, mesti kena turunkan berat badan sebab dia selalu ada masalah sleep apnea, tidurnya terganggu. Itu nombor 1. Masalah kedua yang paling besar untuk orang lelaki yang banyak berubat, maksudnya makan ubat. Terutama sekali ubat yang ada kaitan dengan dah lah ada diabetes, ubatnya sampai 2-3 kadang-kadang, ataupun sampai kena injection pun. Campur pula ada dia punya rangkaian 3 in 1. Ingat tak apa dia? Diabetes, blood pressure dan kolesterol. 3-3 ni bukan saja membawa penyakit stroke atau penyakit heart attack, tapi dia juga mengganggu masalah libido kita. So makan ubat memang bermasalah. Okey, kalau tak jaga penyakit-penyakit kronik yang saya kata tadi, diabetes dan blood pressure, itu pun isu yang akan membawa akibat yang cukup susah nak betulkan balik. Sebab kalau urat-urat tu dah mula ataupun saluran darah tu dah mula blok, you bayangkan kalau dah blok nak buka balik bukan senang. Okey, bukan boleh tiup-tiup aja, faham tak? Okey. Satu lagi ubat yang
orang lupa dengar ialah yang ni orang selalu silent sebab orang tak tahu cerita mereka. Mereka menghadapi masalah depression. You rasa ramai tak? Rupa-rupanya orang yang mendalami masalah-masalah pesakit depression ni, kesian mereka. Dahlah mereka depres. Kalau mereka berkahwin tu memang ada banyak masalah. You bayangkan kalau you under depression, anxiety dan sebagainya, macam mana you nak ada hubungan intim dengan partner you, betul tak? Satu lagi juga yang banyak makan pain killer. Painkiller ni bukan dia kill the pain alone, dia kill macam-macam, dia bunuh. Okey, buah pinggang, dia bunuh you punya libido. Bayangkan. Selalunya painkiller yang you anggapkan serius adalah seperti Voltaren, Arcoxia, Simplex kan, yang berat-berat. Tapi yang malam ni saya cerita ni painkiller seperti Panadol ataupun Ponston pun dah cukup. Kalau lama-lama you bergantungan sebabkan mungkin you ada migraine je pun, berhati-hati ya, para lelaki sekalian, anda mungkin ada masalah terlalu banyak makan ubat-ubatan. Baik. Seterusnya saya dah cerita sikit tadi tentang depression. Lagi sekali saya nak tegaskan, nombor 3 punca utama ialah orang yang ada masalah depression ya. Dan depression ni ada satu topik yang lebih besar, saya dah cerita dulu. Dia mungkin disebabkan ada sebab, tapi depression ada juga yang paling susah nak kita ubati ialah tak ada sebab. Dia terus jadi murung aja. Yang tu berat besar lah tu. You tak boleh cuit apa, dia tak mau nak bergerak, tak mau bercakap, kadang-kadang tak mau keluar rumah pun. Baik, nombor 4, you ada masalah penyakit yang kronik. Yang ni pun saya dah tegur tadi, iaitu diabetes, blood pressure, dan sekarang kita tambah sikit obesity. Obesity diiktiraf sebagai penyakit, dan juga masalah jantung. Okey. Maklumlah kalau jantung tu dah mula tak rajin atau tak kuat nak pump lagi dah, darah tak sampai lah kan, ataupun dia tak perlu tempat-tempat yang jauh-jauh, dia nak jaga organ-organ yang mustahak. Faham tu? Okey. So kerja-kerja naikkan libido ni bagi mereka tak mustahak. Okey, dia nak jaga hidup mati dulu. Yang penting nombor 5 ni orang selalu terlupa, walaupun saya dah ingatkan, iaitu exercise yang berat. Exercise tu bagus, tak dinafikan, tapi exercise yang menggila-gila, yang sampai lari maraton, yang sampai angkat berat nak jadi macam Sado, nak jadi Mr. World dan sebagainya tu, kadang-kadang sebab makanan dia orang pun kadang-kadang terlalu banyak protein, whey protein pula tu, susu-susu yang dah jadi masalah sampai ada infertility pun, bukan takat masalah libido saja. So anak-anak muda sekalian, saya menggalakkan you pergi gym, tapi tak payah sampai double your size. Is that clear? Tapi dia orang buat juga. Bila dah ada hobi macam tu, kita tak boleh kata apa, dia orang tak dengar. Sampaikan besok bila dia datang balik, bukan masalah body tak cantik, tapi benda tu dah tak cantik ya. Cakap tak gunalah masa tu. Okey, faham ni? Jangan malu cerita ya? Sebab cerita ni sebenarnya 40% lebih masyarakat lelaki yang dah berkahwin ada masalah. Tak kira lah yang bukan agama Islam yang tak kahwin pun ada masalah kalau dia orang ada partner sendiri kan. Okey. Jadi kita tutupkan cerita. Masalah yang ke-6 yang paling besar ialah tidak lain tidak bukan ialah stres. Stres merupakan punca yang paling berat di dunia moden sekarang, sebab body kita ni, dia kalau nak pakai testosteron, kan testosteron tu macam dia punya booster masa nak have sex, you kena ada good testosterone level lah kan. Kalau tak imbang ataupun tak cukup, bawah sangat, yang tinggi pula bukan testosteron, kortisol. Kortisol tu adalah hormon untuk lawan, untuk takut, untuk panik, untuk dalam keadaan stres. You sentiasa tinggi kortisol, dia tak boleh dua-dua sama naik. Testosteron pun tinggi, kortisol tak mungkin. Dia kalau kortisol tinggi, testosteron turun. Kalau testosteron tinggi, selalunya kortisol tu maintain ke bawah. Ada satu lagi penyakit yang dinamakan prolaktin punya masalah. Ada satu lagi hormon di pituitary gland tu, di bawah hypothalamus tu, kat tengah-tengah tu kan, yang ni jaranglah berlaku, tapi kalau ada prolaktinoma, satu jenis ketumbuhan macam kanser yang tak malignan tetapi dia tumbuh kat dalam otak you, yang ni juga menyebabkan testosteron you jadi menurun.
Dan kalau kita cakap tentang semua proses kita ni, ada satu organ lagi di atas you punya kidney namanya adrenal. Kan adrenal gland yang keluarkan hormon, saya kata apa tadi, adrenal gland tu dia keluarkan adrenaline, kortisol, kan. Dia kalau terlalu banyak sangat keletihannya disebabkan kita stres, bila rendah yang dipanggilkan satu condition dinamakan adrenal fatigue, kelusuan adrenal tu, memang you tak boleh perform. Tapi 66 ni ada ramai pula feedback daripada lelaki. Dia orang melawak lah. Dia tak cerita lah depan-depan you. Kadang-kadang dia cerita belakang-belakang. Dia PM kat saya. Dia kata, doktor, sebenarnya saya tak ada masalah ni semua. Ini minta maaf ya. Kaum Hawa dengar elok. Dia kata sebenarnya sebab bini saya ni suka nagging. Tahu tak? Nagging ni apa? Suka inilah beletik dan suka kontrol saya sangat. Jadi saya tak puas hati, saya tunjukkan geram saya ni, saya jadi macam tak ada mood pula. Yang tu masalah komunikasi. Wanita dan lelaki perlu faham antara satu sama lain. Kalau tak faham, bagilah testosteron berapa kati pun, makanlah berapa pil, inject lah apa pun, dia tak naik juga. Pasal apa? Sebab hati tu dah kadang-kadang geram. Jadi yang ni you kena selesaikan sama partner you. Kalau kita tu kadang-kadang buat apa pun Tuhan tak bagi benda tu menjadi juga. Sebab ramai yang baru ni ambil suplemen-suplemen yang bagus-bagus pun dia tak ada nampak beza apa-apa. Mungkin kita tak mendekati dengan Allah juga, sebab Allah tu dia yang mengizinkan you makan ubat apa pun, buat apa punya terapi pun, kalau dia tak bagi tak boleh. Jadi kita kena check balik. Sebab ada juga ada ustaz-ustaz cerita kat saya, mungkin kita banyak dosa dan memang Tuhan nak menyelamatkan kita, tak mau banyakkan dosa lagi, dia tutup you punya nafsu tu, selamatlah. Mungkin juga itu ada satu fahaman yang memang betul yang cerita ni pula bukan main-main, orang yang dah berpengalaman, jadi kita kena ambil iktibar. Baik, lain kali saya akan cerita tentang low libido pada wanita pula. Sebab tak aci lah duk cerita pasal orang lelaki je kan. So, wanita sekalian, saya dah mendalami sedikit tentang masalah libido perempuan pun boleh berkurangan. Sebenarnya mereka ada banyak masalah ni. Tapi disebabkan perempuan, mereka, orang kata apa, banyak berkorban sebenarnya untuk lelaki kan. Kadang-kadang dia orang tak ada mood pun, demi untuk menjaga hati suami dia. Yang ni semua saya akan cerita lain kali. Boleh? Malam ni kalau cerita panjang sangat. Sebab saya janji ada 6 perkara kenapa libido lelaki jatuh. Dan kita nak bagi 6 lagi jawapan untuk mereka mencari habuan untuk naikkan balik. Sebab banyak di luar sana yang menceritakan berpuluh-puluh jenis suplemen lah, herbal lah kan, pil lah, dan of course kalau you beli Viagra atau you beli Cialis semua tu, itu ubat. Ubat-ubat tu memang ada kesan sampingan, walaupun dia menghasilkan, tetapi kadang-kadang dia juga mengakibatkan sampaikan boleh bawa maut pun. Jadi kita tak nak cerita benda tu. Kalau you nak pakai juga silakan, kalau nak cubalah kan, tapi bahayanya amat tinggi risiko. Ada cerita-cerita yang simple-simple kalau you boleh. Saya bagi gambaran daripada clove. Clove ni apa? Kalau you nak buat kat rumah lah kan. Kalau nak test lagi, you boleh amalkan minuman bunga cengkeh. Dalam katakan you ambil jus biasa pun, you ataupun air panas pun boleh. You buat teh cengkeh, boleh. Atau satu lagi, saya rekomenkan kalau kat rumah tu you boleh ambil kopi, macam saya buat D&D Gayo Coffee tu. Ambil Gayo Coffee saya tu, masukkan sachet inchi oil dan masukkan lauric kan, medium chain triglyceride, MCT oil tu, virgin coconut oil yang saya buat nama lauric tu. You campur 3 sekali kan jadinya coffee bomb. You tengok badan you panas tak? Okey. Walaupun ni cuma sedikit bantuan, tapi adalah bantuannya juga. You boleh juga campur apa yang dinamakan kayu manis di dalam kopi anda ni. Boleh ya? Taburkan sikit. So kalau pagi-pagi you nak pergi market tu, jangan lupa beli beetroot. Tak beetroot yang merah tu, bagus. Okey. Ada satu lagi, amalkan pun siapa yang nak ambil bee pollen pun bagus.
Ada satu dua lagi bahan-bahan seperti tongkat ali tu bagus, ginseng, semua tu boleh. Tapi malam ni supaya kita tak pening kepala, ada 6 dalam semua yang saya study, ada 6 yang dah ada kajian pun yang mengatakan memang dia bantu untuk meningkatkan libido. Nombor 1, terkenal seluruh dunia, bahkan banyak dipergunakan dalam herba-herba yang ada kat farmasi pun, okey. Yang popular, okey. Namanya ialah maca root, okey. Apa tu, akar maca. Okey, ni daripada South America punya Amazon punya ni lah, kayak maca root sekarang dah ada ditanam di Asia pun, okey. So maca ni, pokok maca ni very famous untuk meningkatkan peredaran darah. Apa saja dengan libido ni mesti ada kaitan dengan peredaran darah. Kalau peredaran darah kita down, macam ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit blood pressure, ataupun ada masalah ni lah, apa tu, kebas-kebas kaki, semua tu memang susah nak naikkan balik libido. So masuk balikkan maca root, ada formula dia. Baik, satu. Nombor 2, yang famous kat India pula. Kita setiap benua ni Tuhan bagi ada yang specialnya. Benua yang sebelah negara Asia yang terkenal di India namanya Gokshura. Gokshura ni kalau kita kat Malaysia ni namanya tongkat ali lah kan. Tapi Gokshura juga khas untuk dibawa ke dalam apa tu, makanan anda nanti untuk membetulkan prostat. Sebab prostat ni walaupun you belum ada masalah ni lah serius kencing ke, masalah kanser ke apa, tapi kalau awal lagi you jaga prostat tu, bagus untuk meningkatkan libido. Faham kan, kalau prostat terganggu memang libido kita pun boleh jatuh terus. So Gokshura nombor 2. Nombor 3, yang ni lagi susah sebab nak kena dapat halal certificate dan sebagainya. Apa tu dipanggil tanduk rusa yang special, yang dibela lah, rusanya yang dibela khas untuk nak ambil dia punya apa tu, tanduk yang ujung saja, bukan ambil tanduk semua. Jangan fikirkan ambil tanduk, dia kena ambil yang baru naik macam tumbuh ke atas ujung tu, yang orang panggil dia punya pucuk tanduknya tu. Tu susahnya ni. Ini yang paling susah sekali, okey. Sebab apa, mereka tahu tanduk ni bila dia naik tu kan, dia juga kalau dapat yang pure tu, dia meningkatkan libido. Memang orang lelaki ada masalah kalau intim tu dia tak boleh tegang dan tak boleh keras lama. Kadang-kadang sekejap je, jadi mereka tidak puas dan partner mereka pun tak puas dan mereka pun frust gila. Okey, so jadi nak tahan lama, inilah dia. Okey, you pergi kejar rusa yang bertanduk tapi yang ujungnya saja yang masih muda kalau pandai. Tu pun kena sembelih dulu halal baru boleh ambil tanduk, kalau tidak tak boleh. Faham tu? Dia juga meningkatkan tenaga, dan orang yang sportsman kat Amerika dah mencari deer antler ni untuk mereka perform dalam sukan, performance for sportsmen. Satu lagi nombor 4, semua 6 arginine. Yang ni top. Semua top apa tu suplemen yang untuk tujuan meningkatkan kelakian ni ada arginine. Okey. Seterusnya namanya citrulline. Memang khas untuk apa tu yang disebut negaraku semua tu, inilah dia. Yang pagi-pagi kan kadang-kadang adik tu dah tak mau lagi dah menjawab dan sebagainya tu, ini dia. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan erection dan dia ada kaitan dengan nitric oxide. Siapa yang belajar tentang masalah penis lelaki ni, selalunya yang tak berfungsi sebab nitric oxide-nya dah mula tak lepas bila diperlukan. Nitric oxide lah menyebabkan dia boleh apa tu besarkan saluran darah dan membesarkan otot-otot di kawasan tu. Baik, citrulline. Dan ujung sekali yang ke-6, kalau ada ni baru komplit dia punya show dia, namanya zinc. Zinc ni memanglah untuk banyak lagi kebaikan badan kita, tapi khas untuk lelaki, zinc diperlukan untuk membantu meningkatkan balik testosteron. Tadi dah kita cerita dia antlers kan. Sekarang zinc ni memang terkenal. Kalau tak cukup zinc, memang testosteron dah lah berumur. Zinc pula tak cukup, makan pun tak jaga. Sperma pun orang lelaki yang selalu susah nak apa tu dapat baby semua tu, kadang-kadang zinc anda yang tak cukup. Baiklah. Kita tutup cerita pada malam ini. Kebetulan 6 ni saya dah pilih dan kita dah discuss dengan pakar-pakar yang menjaga
bahagian penjagaan libido ni, mereka dah buat kajian, maka keluarlah satu bahan atau satu produk yang bernama Jantana. Yang saya tak malu cerita dan saya berani cerita sekarang sebab produk tu dah ada di pasaran, maksudnya melalui compound pharmacy. Dia tidak dijual secara tabur tepi-tepi jalan, kios-kios, kedai-kedai jamu tak ada. Okey, you mesti kena order pre-order. Macam dulu kan, dah pre-order, tapi dulu sampai sebulan kadang-kadang baru dapat. Mulai minggu depan saya dah boleh buat 2 minggu. Daripada sebulan kita cepatkan kepada 2 minggu. You order 2 minggu baru boleh sampai. Kalau ada stok lebih-lebih saya bagi dalam masa seminggu. Dia berbentuk macam ni, dalam bentuk Jantana. Alright. So Jantana ni memang dibuat oleh teman saya di compounding pharmacy. Jadi anda sekalian, kita dah pilih dan kita bagi kepada anda, dah diteskan lebih pada 1,500 orang dah mencuba. Biar saya terus terang cerita pada anda sekalian. Ada caranya yang pakai mungkin you salah ataupun tak kena gaya. Saya dah kata 1 sehari cukup. Kalau you dah sihat walafiat, cuma nak bagi shock lebih sikit lah kan. Tapi kalau selalunya orang yang bermasalah erectile dysfunction ataupun mati pucuk ni, ataupun susah dah nak adakan balik testosteron ni, you perlukan 2 sehari. Makannya waktu nak tidur pun boleh, waktu pagi pun tak apa. Sebab kita bukan pakai Jantana ni untuk malam tu nak bersama isteri, malam tu baru nak pakai ni, tak. Sebab tu dinamakan suplemen. Kalau you ambil Jantana ni untuk tujuan macam Viagra atau Cialis, you dah salah tempat. You kena pergi kat farmasi beli benda tu. Dan saya tak percaya you akan aman kalau pakai benda tu. You akan mungkin jadi naik, tetapi you punya muka merah, jantung you berdebar, tangan you berpeluh dan sebagainya. Bahkan wife you nanti kata, kenapa bang demam ni? Padahal bukan demam apa, demam Viagra, demam Cialis. Yang ni kadang-kadang sampai tak rasa apa pun langsung. Pasal apa? Dia masih lagi belum meningkat, you belum cukup, sebab mungkin you punya stok you punya simpanan testosteron tu terlalu rendah, jadi dia perlu top up dahulu. So sebab tu saya mulakan, kalau siapa-siapa nak mulakan ni, 2 untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang hari kedua dah rasa beza, atau 3 hari. Tapi setengah orang sampai 5 hari baru nampak beza. Betul lah yang ni yang natural. Kalau tak natural, setiap tablet you makan mesti ada impact. Dan saya tak nak, kalau benda tu hari ni you makan, hari ni menjadi mungkin badan you sihat tak apa, tapi kalau you dah tahu you dah 2 tahun down dan sebagainya, makan hari ni naik, itu bukan Jantana. Jantana tak akan jadi macam tu. Lagi lama you ketinggalan, lagi lama you perlukan benda ni, barulah betul maksudnya. Sehinggakan maksimum 3 sehari cukup. You lagi tak menjadi, you sambung 2 hari, 3 hari sampai seminggu, 2 pun tak apa. You jangan kelang kabut sebab you dah tak boleh 2-3 tahun. Apa masalahnya tak boleh tunggu 2-3 minggu pun. Amal sampai dekat nak habis 2 minggu tu, selalunya paling tinggi 2 minggu. Tapi selalunya orang dalam 3 hari dah ada impact. Bila dah ada impact tu, you turun daripada 2 ke 1 terus. Yang daripada 3 turun ke 2. Okey, pertahankan. Okey, kalau dia masih lagi cantik, you dah natural, pagi-pagi dah ada negaraku semua tu, 1 cukup. Kalau selang-seli pun, kalau you dah stable balik, yang ni dipertahankan dengan cuma 1 hari 1. Nak makan lepas makan malam pun cukup, ataupun nak makan breakfast pun tak apa. Bagi saya not a big deal. Sebab apa? Dia bukan tujuan untuk sejam lagi nak aktif baru nak pakai benda ni, tak. Okey, berapa banyak persen yang kejayaan kita dapat dalam 1,500 orang tu? Okey, kita dah ada repeat sales sekarang, 70% yang puas hati. 10-20% kata nak kena try lagi, second round lah, order lagi 1 botol baru dia nak, ada sikit tapi dia tak puas hati. Maksudnya tak adalah macam menyala sangat kan. Okey, tapi ada 5 hingga 7-8% yang tak ada impact. Dan bila kita cek balik, memang kebanyakan mereka ada masalah penyakit lain. Okey, nak ingatkan lagi sekali, kalau tak boleh juga, you dah makan sebotol atau masuk 2 botol masih tak boleh, you kena jumpa pakar, orang panggil apa, nefrologi, untuk betulkan you punya urat ataupun betulkan you punya penyakit yang mungkin saya tak cek
darah you macam mana, kan ada lagi isu-isu lain. Ini saya mendoakan supaya demi untuk kebahagiaan rumah tangga anda, insya-Allah saya dah buat terbaik. Cuma saya nak siapkan untuk wanita dalam sebulan 2 lagi, belum bagi nama lagi sebab ramai wanita kata, doktor you tak jaga kita orang, jaga lelaki je. Sebab lelaki yang banyak komplain cerita ni, perempuan dia komplain tapi dia tak berapa komplain. Mungkin dia malu kot. Tapi insya-Allah saya dah ada sedikit formula, nak betulkan lagi dan nak kena cuba 200-300 orang dulu baru kita boleh lontarkan kepada anda sekalian. Seperti biasa, call saya punya admin. It's a good news sebab saya bulan depan akan dapat banyakkan lagi. Daripada 500 botol mungkin kita dapat 1000 botol seminggu. So order dulu, siapa dulu, you yang dihantar. Dan saya tutupkan dengan mengingati anda sekalian, hari 25 bulan hari Sabtu ni saya akan mengajar goodbye obesity. So ingat, obesity adalah satu sebab daripada kenapa orang poor libido. Jangan lupa, jantana, siapa dulu, dia yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1.5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life Program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.